Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sebelum kita mulakan majlis perhimpunan kita pada pagi ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan Berkib Pacu Kemajuan dengan dipimpin oleh pasukan choir. Silakan. Ya Allah, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini dapatlah kami menghadirkan diri sempena majlis perhimpunan bulanan Berkib kebangsaan. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu supaya kami dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami sebagai warga kerja Berkib yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kebijaksanaan bagi mendaulatkan kesucian agama Islam, memelihara maruah bangsa dan negara, seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan kepada Berkib yang kami kasihan ini. Ya Allah, hiasilah sanubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji. Jauhilah kami daripada sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Engkaulah Tuhan yang memberi ruang dan peluang untuk kami buat seketika untuk memegang amanah kerja Berkib. Mudah-mudahan kami akan terhindar dari segala sifat mazmumah seperti sombong, riya, takabur, saling tindas menindas, berburuk sangka antara satu sama lain,
umpat-umpat serta menebarkan fitnah antara sesama kami. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerjasama, kasih sayang antara satu sama lain, dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keridhaan-Mu ilahi. Ya Allah, kami juga memohon, jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan dan penguasaan, serta dijauhkan daripada segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Kita bersyukur kerana kita ada menerima banyak nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar ialah kesihatan. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah selain daripada kerana kita ditakdirkan dengan kehendaknya menjadi orang-orang Islam, dan yang keduanya ialah kerana kita diberi kesihatan di tengah-tengah wabak yang beredar di seluruh dunia hari ini. Kita ditakdirkan masih selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sentiasa terlindung daripada wabak itu. Kita mengetahui bahawa ada beberapa ramai yang ditakdirkan dihinggap oleh penyakit tersebut. Tapi bila kita melihat orang lain ditimpa oleh kemalangan sedemikian, kita eloklah mengambil ingatan bahawa kita juga terdedah. Kerana hari ini kita melihat orang lain, mungkin kita akan dilihat oleh orang lain pula selepas itu. Kerana itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ulang kesyukuran berkali-kali, tidak ada sebarang keburukan. Lagi banyak kita bersyukur, lagi baik, dan mudah-mudahan segala perkara yang tak diingini akan terhindar daripada kita. Sempena kita di ambang Ramadan yang akan bermula sehari selepas ini, kita memohon tanpa berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terlepas daripada sebarang kesulitan. Dan di antara banyak-banyak doa yang tuan-tuan dan kita semua baca, dan di samping doa yang menjadi pilihan masing-masing di tengah-tengah wabak yang kita hadapi pada masa ini, kita memohon, walaupun ia sudah terkandung dalam doa yang tuan-tuan amalkan, tapi salah satu daripada doa yang pendek ialah kalau kita berada dalam keadaan tertekan, kita minta dapat jalan keluar yang baik. Dan doa itu yang sentiasa digunakan oleh banyak orang ialah kita sebut Allahumma ja'al lana min kulli dhiq makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli waba'in afiyah. Itu dalam bahasa Arab, tapi maksudnya ialah, wahai Tuhan, jadikanlah kepada kita
terhindar daripada sebarang kesempitan. Kalau ada kesempitan, ya Allah, berilah makhraj, iaitu jalan keluar. Dan kalau kita terhimpit perasaan, kita mohon Allah berikan kelapangan. Dan kalau kita dikelilingi oleh wabak, kita mohon Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keafiatan. Pada masa ini kita dihimpit oleh penyakit. Jadi apa salahnya kita mohon, saya pun mohon daripada semasa ke semasa, supaya Allah beri kepada kita, tunjuk kepada kita makhraj, iaitu jalan keluar daripada penyakit ini. Sama ada kita sentiasa beringat, tuan-tuan dan saya sendiri pun sama juga. Dan cara kita beringat daripada ditimpa oleh penyakit ini, tentulah ada berbagai cara yang tak perlu saya sebut, tapi terpulang kepada kita menggunakan budaya hidup yang sehat, ya, makanan, pergaulan dan sebagainya. Dan kalau sekiranya kita ditimpa oleh penyakit, maka sudah tentu yang paling baik ialah di antaranya kita tidak mahu penyakit kita itu menyebabkan orang lain sakit sama. Ini bermakna bahawa kalau sekiranya penyakit itu adalah dikategorikan sebagai penyakit yang berjangkit, maka yang di antara amalan yang baik ialah kita pastikan sama ada kita ini carrier ataupun tidak. Kalau kita menjadi carrier, membawa penyakit, maka tentulah tak wajar kita beredar ke sana sini, dan pada masa yang sama pergerakan kita itu, pergerakan kita itu memudaratkan orang lain. Kalau sekiranya kita tahu kita sakit, maka dan penyakit itu berjangkit, maka baik kita jauhkan daripada mendekati orang, kerana kita dianggap sebagai carrier. Maka sebab itu tujuan saya sebutkan hari ini ialah bahawa banyak kebaikan di sebalik daripada amalan untuk menyemak dan melihat diri kita sendiri sama ada mengalami penyakit itu ataupun tidak. Bila kita dapati dalam arahan-arahan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa supaya masing-masing mengamalkan beberapa amalan yang di antaranya ujian sendiri. Ujian sendiri seperti yang saya katakan tadi memang sangat elok kita buat. Kita tidak mahu menyebabkan orang lain sakit kerana kita. Jadi saya andaikan bahawa saudara-saudara sekalian telah pun mengambil kira perkara ini, iaitu kita pastikan bahawa kita sihat dan kita tidak akan membawa penyakit kita pada orang lain. Terpulang pada kita, tanya hati kita, tanya jiwa kita. Kerana kalau orang lain sakit, kita pun boleh sakit. Jadi saya fikir masing-masing, tadi saya dah beritahu, saya diberitahu oleh beberapa orang kawan, tadi saya tanya dah buat dah ujian. Ada yang berkata dah buat dah, ada yang berkata bahawa saya buat dalam kereta dan sebagainya. Maka terpulanglah, amalan ini sangat baik, kerana saya dan kita semua elok merasa bersalah kalaupun tidak berdosa. Kalau kita carrier, kita berjalan dan bercampur dengan orang lain, kita akan menjadi penyebar penyakit. Tentulah ada akibat daripada perbuatan itu, akhirnya kita akan ditimpa oleh penyakit. Bila kita menyebabkan orang lain sakit, maka kita akan menerima sakit. Kita minta jauh dan kita bersyukur kerana kita terselamat. Alhamdulillah. Perkara yang kedua, saya memohon maaf kepada semua sebab bila saya berfikir bahawa kita di sini sebagai warga yang bekerja di Perkim, walaupun kita tidak ramai, tapi adalah menjadi kewajipan kita untuk kita bertemu juga dalam keadaan yang sebegini. Walaupun sebahagian daripada kita
dikenakan karantin. Dan kita semua tahu bahawa staf di Perkim ini pun seperti tempat lain, kita dapati bahawa kadang-kadang hari ini orang ini didapati positif, lepas 2-3 hari orang lain positif. Dan pada masa ini pegawai kita pun ada yang dikehendaki berkurung. Kita tidak merasa gembira kerana mereka susah, tapi kita doakan supaya mereka selamat. Ada pegawai kanan yang biasa ada di sini tidak ada di sini kerana mereka telah mendapati, setelah buat ujian, mereka dapati diri mereka positif. Jadi kepada mereka kita doakan supaya mereka akan sihat, dan mudah-mudahan kita juga akan terelak dan terselamat pada perkara itu. Saudara-saudara sekalian, mengenai dengan bulan puasa tak perlu saya sebut apakah itu puasa, kerana setiap tahun kita mendengar beberapa ceramah yang berkaitan dengan puasa ini. Simpulannya, puasa ini adalah satu nikmat, walaupun bagi setengah-setengah pihak mengatakan pesta puasa ini sebagai satu peluang berpesta makanan, menikmati juadah dan sebagainya. Tapi kita di Perkim, kita perlulah mengambil ingatan bahawa tujuan berpuasa ialah untuk melakukan ibadah, menunai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai warga kita ambil ingatan perkara itu. Walaupun kita juga terlibat dalam menerusi pergerakan kita pergi ke bazar dan sebagainya, tapi tentulah ada had-had yang tertentu. Saya ingin menyebut satu saja yang pendek mengenai puasa ini, iaitu tentang kalimah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah menyebutkan seperti yang tuan-tuan selalu dengar dalam Quran, menyebutkan kutiba alaikum as-siyam. Perkataan kutiba sebenarnya bermakna tulis. Makna asalnya tulis. Allah telah tulis ke atas kamu amalan berpuasa. Dan ditafsirkan oleh para mufassirin, tulisan yang dimaksudkan ialah fardu. Tapi saya nak menceritakan bahawa bagaimana cermatnya Allah Subhanahu Wa Taala bila nak menurunkan suatu kalimah kepada hamba-Nya. Perkataan yang digunakan adalah perkataan yang halus, kerana ia tidak merupakan satu perkataan yang mengugut, memberatkan dan sebagainya. Allah tulis, Allah menyebut bahawa dia tulis, dan kita huraikan ia bermakna fardu. Tapi kalimah asal ini, perkataan tulis ini, itulah di antara miracle ataupun kemukjizatan Al-Quran. Perkataan yang digunakan oleh Allah adalah cukup halus. Di antara keajaiban Al-Quran ialah kerana kalimah itu adalah kalimah asal, kalimah wahyu, dan itulah yang ada kita pusakai sekarang. Berbanding dengan buku-buku suci yang lain, bukan dengan tujuan kita hendak menghina mereka, tapi kita syukur kerana kita mendapat Quran yang merupakan itulah kalimah asal. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada Jibril sebagai utusan Allah, itulah perkataannya, itulah perkataan asal, dan sudah lebih daripada 1000 tahun lebih perkataan yang sama. Dan ini tidak terdapat pada buku-buku yang dikatakan buku suci agama lain. Jadi kerana itu, bila Allah dengan cermatnya menggunakan perkataan kutiba, maka kita sebagai hamba, kita sambutlah dengan penuh pengertian. Walaupun Allah menggunakan kutiba, tapi kita sangat terharu dengan istilah itu, kerana Allah maksudkan bahawa ini perkara yang besar. Mereka yang berfikir secara mendalam sahaja mengetahui tentang maksud kutiba ini, walaupun makna tulis. Dan kita rasa bahawa ada rahsia dia. Saya tak perlulah sebut apakah rahsia Ramadan, kita semua dah tahu.
Dan walaupun saya agak lebih lama hidup daripada tuan-tuan sekalian, tapi saya merasakan bahawa inilah peluang sebenarnya, peluang yang baik untuk kita meningkatkan amalan kita, dan insya-Allah kita merasa puas. Bila selesai Ramadan, anda dan kita semua rasa puas, itu pertanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima ibadah kita. Tuan-tuan sekalian, kalau saya mempunyai kemampuan untuk memberi, banyak yang akan saya beri, tapi tentu setiap orang ada limit dan sempadannya. Hati ingin memberi, tapi keupayaan terhad. Memang bulan Ramadan ini bulan kita semua samping berpuasa, kita memberi, bukan kita menerima. Kita beri hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beri apa yang kita rasa boleh beri pada mereka yang berhak. Kalau kita berjumpa dengan orang miskin dan kita tidak mempunyai kebolehan memberi, sekurangnya hati kita dalam berkata bahawa tolonglah ya Allah orang ini, dengan doa kita pada mereka. Jadi sebab itu hari ini saya, sempurna Ramadan ini, saya setelah lihat bahawa ada satu, walaupun kita semua memberikan khidmat yang baik, membuat amalan yang baik, membantu memajukan Islam, tapi untuk hari ini sempurna Ramadan, saya telah cari satu penderma, maka dia telah ingin menderma kepada mereka yang kumpulan yang menolong, membantu mereka yang menghadapi masalah saraf atau mereka yang menghadapi masalah stroke dan sebagainya, yang kita sebut sebagai SCORE, Pusat Perkhidmatan Kumpulan yang ditimpa oleh penyakit angin ahmar. Kerana saya sebutkan tadi bahawa hari ini kita melihat orang lain sakit, mungkin besok mereka akan melihat kita sakit. Wal'iyadzubillah. Jadi saya nak ambil kesempatan ini, di samping menghargai semua pihak yang telah berkhidmat, secara khusus saya nak sebut terima kasih pada SCORE ini, kerana mereka yang pergi ke situ adalah mereka yang ditimpa oleh penyakit, dan kita tahu perasaan mereka, dan kita sebagai tanda penyumbang itu telah bersetuju untuk memberi sedikit sagu hati. Jadi kepada tuan-tuan sekalian, saya ucapkan selamat berpuasa dan berterima kasih atas kerja-kerja yang telah kita lakukan. Dan saya, Tan Sri Bendahari dan juga pegawai siasat kerja dan pegawai yang lain ingin berterima kasih dan selamat menyambut bulan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Itulah saja yang dapat saya katakan. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Lembaga Tan Sri di atas ucapan amanah itu tadi. Seperti yang telah Tan Sri maklumkan sebentar tadi, bahawa kita akan menyaksikan acara pemberian penghargaan khas kepada penerima. Institusi Perkhidmatan Kebangsaan memberi impak yang besar dalam perkhidmatan sosial kepada masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan pemulihan bagi mengurangkan penderitaan penyakit bagi pesakit pasca stroke. Institusi Perkhidmatan ini memberi semangat, galakan, motivasi dan membimbing pesakit stroke menjalani rawatan pemulihan untuk meningkatkan mobiliti, fungsi dan kualiti hidup terbaik kepada pesakit. Institusi ini menyediakan perkhidmatan yang saksama kepada semua pesakit tanpa mengira bangsa dan agama, dan terutamanya kepada golongan miskin bandar. Institusi ini juga menyediakan program-program sampingan pencegahan stroke kepada masyarakat melalui penganjuran senaman berkumpulan dan penyebaran maklumat mengenai stroke kepada masyarakat. Perkhidmatan yang diberi oleh institusi ini merupakan pendekatan penyebaran dakwah perkhidmatan kebangsaan melalui penyampaian perkhidmatan kesihatan. Pada hakikatnya, institusi ini telah membolehkan perkhidmatan kebangsaan memberikan sebahagian daripada sumbangan perkhidmatan kesihatan sebagai pelengkap kepada hospital dan klinik kerajaan serta institusi-institusi kesihatan yang lain untuk pemulihan pesakit pasca stroke.
sebagai mengiktiraf sumbangannya kepada perkhidmatan sosial, maka dengan ini diumumkan bahawa SCORE ataupun Stroke Community Rehabilitation Center atau Pusat Pemulihan Komuniti Stroke adalah penerima penghargaan khas daripada pentadbiran Perkin Kebangsaan. Dengan segala hormat dijemput, Puan Fatimah Abdullah, pegawai penyelia bagi mewakili SCORE, menerima penghargaan khas berupa wang tunai RM500 dan sebuah hamper bernilai RM500 daripada yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Setiausaha Agung Korman Perkin Kebangsaan.